السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، مسلمين رحمكم الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Difahami daripada ayat ini bahawasanya tiada satu perkataan yang diucap oleh anak Adam melainkan ada malaikat yang mencatat apa yang dia menulis. Ada raqib yang dia mencatat amal kebaikan, perkataan yang baik, dan ada atid yang dia mencatat dosa-dosa yang kita melakukan. Setiap daripada kita ada dengannya raqib dan atid, dan mereka mencatat apa yang kita melakukan, tentang perbuatan kita, tentang ucapan kita, hatta perkataan-perkataan yang mubah. Kata ulama yang menafsirkan ayat tadi yang kita sebut tadi, mereka kata hatta perkataan-perkataan yang mubah, yang ia bukan dosa dan tak ada pahala padanya, mubah je, para malaikat akan mencatat, tapi setelah itu dipadamkan. Kerana di dalam Al-Quran dikhabarkan, Allah berfirman, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Difahami bahawasanya setiap perkataan dicatat. Maka apabila seorang dia fikir tentang ayat ini, dan dia ingat bahawasanya apa yang dicatat sekarang akan dipertunjukkan kepadanya di hari akhirat, akan dipersoalkan tentangnya di hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Yani akan dikeluarkan bagi dia, bagi hamba, kitab, akan dikeluarkan kepadanya kitab yang dicatat dalamnya apa yang dia telah melakukan di dunia. Ia terbuka dan dia boleh melihat, dan ada perkara-perkara yang dia dah lupa bahawasanya dia telah melakukannya. Apabila dia melihat, baru dia ingat tentang perbuatannya, tentang ucapannya yang dia telah melakukan dahulunya. Maka jika orang tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga perbuatannya, nanti di hari akhirat dia akan menjawabkan apa? Mungkin di dunia ini kita boleh serang seorang, buat umpatan terhadap dia, dan kita buat adu domba, dan kita buat fitnah, dan kita buat tuhmahan, dan kita sebarkan tentangnya macam-macam. Dan kita di dunia ini rasa diri kita seolah-olah kita kuat. Ada setengah yang buat ini rasa dirinya menang. Sebenarnya yang menang adalah yang menang di akhirat. Yang kuat adalah yang selamat di hari akhirat daripada api neraka, yang selamat daripada azab. Itu adalah yang kuat. Itu adalah yang akan selamat. Dunia ini sementara sahaja. Kita berada di dalamnya beberapa hari, dan kita semua nanti turun ke dalam kubur. Tanah daripada atas,
tanah dari bawah, tanah dari kanan, tanah dari kiri, tanah depan, tanah belakang. Apa yang menggembirakan? Amalan yang salih. Apa yang menamani seorang di dalam al-qabr? Amalannya yang salih. Adapun orang yang dia bersandar kepada kekuatan lidahnya dan kefasihannya dalam dia bercakap dengan orang, dan dia menggunakan ini sebagai alat untuk menghancurkan orang Islam, untuk mencaci maki orang Islam, untuk menghina orang Islam, untuk membuat fitnah di antara orang Islam, maka hendaklah dia ingat, pertama, dia tidak boleh lari di akhirat. Yang kedua, lidah ini nikmat. Kenapa nikmat ini yang dikurniakan oleh Allah diguna dalam dosa? Lidah ini walaupun saiznya kecil, tetapi boleh jadi menjatuhkan seorang dalam bahaya yang besar. Betapa ramainya yang mereka telah dibunuh kerana lidah mereka. Menyampaikan diri mereka sampai dibunuh kerana lidah mereka. Ini di dunia. Apatah lagi orang-orang yang bercakap tanpa ambil berat tentang cakapannya, dan dia dihembungkan di dalam api neraka. Dia dihembangkan di dalam api neraka. Muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Muadz ibn Jabal tentang orang-orang yang mereka dimasukkan dalam api neraka kerana lidah mereka, maka Muadz kata, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih." Adakah kita dipersoalkan, bertanggungjawab tentang apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thakalatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Dia bagi kepadanya satu perkataan dalam bahasa Arab untuk peringatan. Dia kata thakilatka ummuk, ini untuk tambih, untuk peringatan kepada dia. Adakah mencampak orang-orang dalam api neraka ke atas muka mereka melainkan hasil apa yang mereka telah katakan? Maknanya ramai yang mereka masuk dalam api neraka kerana perkataan-perkataan yang mereka katakan. Maka zaman sekarang kita ada social media ini yang terbuka, pelbagai jenis aplikasi, pelbagai website, pelbagai cara juga untuk menyebarkan, sama ada secara video atau secara menulis artikel atau secara rekod suara, dan isu ini boleh tersebar di semua negara dalam satu saat. Tersebar apa yang seorang katakan di Malaysia contohnya, boleh jadi ia tersebar di timur dan barat dalam masa yang singkat, dan ia sampai kepada orang yang banyak. Sekarang ramai orang mereka duduk fikir tentang berapa like dia dapat, berapa view dia dapat, berapa orang yang dia buat subscribe kepada dia. Tapi adakah dia fikir bahawasanya jika dia katakan satu perkataan yang ia ada umpatan, ada fitnah, atau perkataan yang menyesatkan orang lain atau menarik mereka kepada kejahatan, betapa besarnya dosa orang ini, betapa ramainya orang yang mereka tergelincir dalam perkara-perkara yang tidak baik kerana perkataannya itu. Adakah dia terfikir bahawasanya contohnya kalau dia dapat views 2 juta, 3 juta, tapi konten di dalam dia cakap apa?
perkara haram, perkara yang membuat fitnah. Ini yang 3 juta ini nanti di hari akhirat, apakah keadaan seorang ini di hari akhirat dengan 3 juta ini yang mereka telah menyokong dia, contohnya di dalam Facebook dia atau dalam website dia. Maka seorang perlu ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mafhumnya, demi Tuhan kamu wahai Muhammad, Allah akan mempersoalkan mereka semua tentang apa yang mereka telah melakukan. Jika kita dipersoalkan nanti, apakah kita akan jawabkan? Itu yang seorang kena selalu fikir. Setiap perbuatan dan setiap perkataan, kita tanya diri kita, nanti kalau kita dipersoalkan di hari akhirat, kita kata bagaimana? Bagaimana kita menjawabkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaika bitulis samti illa min khair, fa innahu matradatul lisyaitani 'ank wa 'aunun laka 'ala amri dinik." Mafhumnya, hendaklah kamu memanjangkan diam melainkan daripada kebaikan. Sesungguhnya memanjangkan diam itu membantu kamu untuk urusan agama, lagi baik untuk urusan agama, dan menghalau syaitan daripada kamu. Kalau memanjangkan diam, ini membantu untuk urusan agama. Tidak dipuji sikap seorang memperbanyakkan cakapan yang tidak ada kebaikan padanya. Jika ada kebaikan, tidak ada masalah, banyakkan, ambil bekalan untuk akhirat. Tapi kalau tidak ada kebaikan, jangan. Ingat, ini dicatat dan nanti kamu dipersoalkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita fikir tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, suruhan untuk memanjangkan diam, dan para sahabat mereka kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiras samti qalilad dhahiki, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan diam dan ketawanya sikit, dan jika dia ketawa dengan senyuman, bukan dengan keluarkan suara macam setengah orang buat. Kalau ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan, kenapa kita melihat setengah orang dia sangat tekun, hari-hari dia kena keluarkan satu video dalam Facebook dia atau dalam website dia, dan dia tidak kisah konten bagus atau tidak, ada fitnah padanya atau tidak, dia tidak kisah, tidak fikir. Yang dia fikir bahawasanya dia mahu konsisten, hari-hari dia mahu bercakap supaya dapat rekod yang tinggi di dalam YouTube atau di dalam Facebook. Dia mahu rekod yang tinggi, tapi dia tidak fikir rekod yang tinggi ini, yang banyak cakapan di dalamnya, kalau ini semua dia dipersoalkan tentang apa yang ada di dalamnya di akhirat, maka apakah dia akan menjawabkan? Maka cara yang baik adalah ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Kemudian kata para ulama, al-qalamu ahadul lisanain, yakni pen itu salah satu daripada dua lidah. Pen itu macam lidah, apa yang kita tulis juga akan dipersoalkan kita tentangnya. Maka jangan orang dia bermudah-mudah dengan WhatsApp, dengan Facebook, dia hanya menulis, dia tidak keluar secara live video. Jangan dia bermudah-mudah dengan itu, kerana itu juga dia akan dipersoalkan tentangnya. Tapi apabila ada ramai orang hati mereka mati,
Dan mereka tidak fikir tentang akhirat. Mereka hanya fikir tentang berapa bayaran kepada mereka. Maka mereka akan membuat apa-apa perkara. Hatta ada yang terlibat dalam setengah iklan, contoh. Dia jadi apa yang dinamakan influencer. Dia terlibat dalam iklan, kadang-kadang produk-produk yang bukan halal. Produk-produk yang bukan produk yang berselari dengan syariat Islam. Maka apakah dia akan jawabkan nanti di akhirat? Kalau kerana sebab dia terjual barang itu yang ia tidak halal dan ribuan beli kerana video dia, nanti dia jawabkan apa? Perkara yang kita senang guna dan lidah ini yang senang kita gerakkan, kata ulama, jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. yakni saiznya kecil tapi boleh jadi ia menjatuhkan dalam dosa yang besar. Apakah jenis fitnah yang kita bimbang dan risau atas masyarakat kita jatuh dalamnya pada zaman sekarang melalui social media? Fitnah itu boleh jadi ia berkait dengan isu yang sangat penting, yang isu akidah. Dan itu yang paling bahaya. Kalau fitnah dalam akidah, fitnah dalam akidah itu yang paling bahaya. Dan zaman sekarang dalam social media, kita dapat banyak website, banyak channel yang ia cuba untuk menyebarkan akidah dan fahaman yang bercanggah dengan akidah dan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita di Malaysia, kita orang Islam berpegang di sini dengan jelas dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dalam akidah, contohnya di negeri Selangor, kita secara official kita ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam mazhab kita, dalam mazhab fiqh kita ikut mazhab Syafi'i. Maka jika ada setengah daripada masyarakat kita terpengaruh dengan fahaman yang lain yang ia tidak betul, fahaman sesat, fahaman selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni fahaman sesat, yakni fahaman selain aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kata selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya selain aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka jika berlaku perkara seperti ini ada kesannya ke atas harmoni antara masyarakat kita dan ada kesan ke atas keselamatan akidah dan keselamatan negara kita. Kenapa? Kerana ancaman terhadap akidah ini boleh jadi sampai tahap terorisme, sampai tahap keganasan melampau. Dahulunya kalau kita ingat sedikit kita ke belakang, pada antara tahun 2013 sampai 2018, kita banyak melihat tentang isu ini, apa yang dinamakan Daesh dan yang dinamakan ISIS. Dan ini adalah satu puak yang sesat yang bergerak dengan fahaman selain fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita melihat mereka di Syria, di Iraq dan apa yang mereka telah melakukan. Tapi adakah kita tahu bahawasanya ada antara masyarakat kita di Malaysia yang mereka telah tertarik dengan fahaman ini, dan sampai ada di Syria pada waktu itu, ada di Syria satu pasukan yang dinamakan pasukan Malaysia, tapi sebenarnya mereka golongan teroris. Dan ada di antara mereka yang keluar dalam social media, dia pegang kepala orang yang dia telah menyembelih di sana, dia pegang dua kepala dan dia berbangga dengan perbuatannya. Kenapa? Kerana sudah dicucuk dengan fitnah social media tetapi yang berkait dengan akidah.
Dia tinggalkan tanah air, pergi musafir. Ayah dia bangun pada pagi, tak dapat dia di rumah. Mana dia? Tak jumpa. Dia cuba tanya, dia pergi buat report polis. Anak saya hilang. Mana dia? Tak dapat trace. Kemudian dia keluar dalam satu video daripada Syria, daripada Iraq, dan dia nampak apa yang dia telah ikut. Bagaimana sampai kepada itu? Anak dia tak pergi mana-mana. Anak dia di bilik sahaja. Itu kerana dia dah tertarik dengan video setengah orang yang mereka menyebarkan akidah yang sesat. Di dalam biliknya, dekat dengan ibu ayah dia di dalam rumah, sudah sampai kepadanya racun dan fitnah itu yang membawanya sampai ke negara lain dan pergi di sana dan membunuh orang Islam. Dan dia sangka dirinya sekarang dia berjihad, sangka dirinya mempertahankan Islam, sedangkan dia pergi membunuh orang Islam. Kenapa membunuh mereka? Ada yang dakwakan, dia katakan kerana mereka buat sambutan Maulidur Rasul, dan sambutan Maulidur Rasul ini bid'ah sesat. Nanti kita di Selangor banyak sambutan Maulidur Rasul nanti. Tengok betapa bahayanya fahaman ini. Ada di antara pemuda-pemuda ini yang dia pergi, konon-kononnya dia fikir nak hapuskan bid'ah di sana, nak buat jihad. Apa yang dalam fahaman dia? Dia percaya bahawasanya orang di sana kafir, musyrik kerana mereka belajar sifat 20. Sedangkan kita juga di Malaysia belajar sifat 20. Tapi bagi dia kerana dah ikut pemikiran yang sesat, yang teroris, jadi dia kira belajar sifat 20 itu syirik dan kufur. Dan yang belajarnya darahnya halal. Kenapa? Kenapa sampai ke tahap itu? Sudah dia ikut episode-episode daripada orang sesat dalam social media. Dia tertarik dengannya, dan dia orang yang kosong macam cawan ini, tak ada ilmu. Macam cawan ini, tak ada ilmu. Adapun kalau orang dia belajar ilmu agama, insya-Allah dipertahankan daripada banyak fitnah. Mungkin masa kita singkat hari ini tak dapat cerita tentang semua jenis fitnah. Hampir dah waktu azan. Tetapi kalau kita memang belajar tentang ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah, belajar tentang sifat 20, seperti mana sultan kita zaman dahulu di Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima, dia banyak tekan tentang isu aqidah di negeri kita, dan dia telah minta daripada semua sekolah agama mengajar satu kitab yang dia karang sendiri, kitab pohon agama. Apa yang ada dalamnya? Syarahan tentang sifat-sifat Allah. Al-wujud, Allah ada. Al-qidam, tiada permulaan bagi kewujudannya. Al-baqa, tiada akhir bagi kewujudan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadithi, yakni Allah tidak seperti sesuatu. Dia bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya. Allah bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti habuk atau semut. Dan Allah Ta'ala, dia bersifat dengan qiyamuhu binafsih, yakni dia tidak berhajat kepada sesuatu. Tidak berhajat kepada langit atau bumi, tidak berhajat kepada tempat dan arah. Bahkan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada setengah orang mereka percaya Tuhan ini jisim besar beranggota badan duduk atas langit. Kemudian mereka kata kalau belajar sifat 20 jadi sesat. Subhanallahil azim. Maka muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, seorang untuk mempertahankan dirinya daripada fitnah, khususnya dalam isu akidah, supaya dia tak tergelincir dalam perangkap golongan sesat, kena belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar tentang sifat 20, belajar kitab akidah karangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ambilnya secara bertaraqi daripada guru yang ahli, dan insya-Allah kita dengan cara ini boleh selamat. Ada lagi fitnah dari sudut akhlak, ada fitnah dari sudut, banyak lagi sudut, tapi kita tidak sempat untuk cerita tentangnya di dalam tazkirah kita yang ringkas pada hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.